Boleh dengar ke? Kita dua je ke? Ya ke? Tak tahu dia orang. Kalau dia orang join je. Kalau tak apa. So hari ni nak buat chapter 12. Kalau sempat habiskanlah untuk chapter 12 ni. Okay. Kejap. Okay, so untuk chapter 12 ni I ada buat nota sikit. So untuk chapter 12, kalau tengok buku teks, dia kan pasal fokus kan. So kita ada 4 method macam mana kita nak fokus. So yang first tu kita ada time series analysis. Yang kedua kita ada regression analysis. Yang ketiga kita ada high-low method. Dan yang keempat index number. So first kita akan pergi kat time series analysis lah. Kalau dekat time series analysis ni, benda penting yang kena hafal yang formula warna biru cair ni. Okay. So kena hafal lah sales sama dengan trend tambah ataupun darab dengan seasonal variation. So kalau trend ni macam mana kita nak dapat, kita kena guna moving average. So moving average ni ada 2 method. Sama ada kita nak guna existing data ataupun nak fokus. Existing data ni maksudnya kita guna data yang sedia ada lah. Means dekat dalam soalan tu dia dah bagi berapa sale untuk bulan Januari sampai April ini. Lepas tu dia suruh kita nak cari moving average dia. Kita nak cari trend. Sebab kalau nak cari trend guna moving average kan. So kalau ada existing data, kita just simply ambil dia punya, kalau soalan tu kata dia guna quarterly, so kita ambil lah tambah 3 bahagi 3. Means kita tambahkan 3 which is January, February, March. Tambahkan 3 ni and then bahagi 3 dapat 120. Letak dekat tengah-tengah dia. Antara Januari dengan March tu mana tengah-tengah dia? Quarterly bukan keempat. Quarterly. Sorry, quarterly 4. Sekejap. Okay, I salah cakap. Contoh soalan tu dia kata ini, tengok dekat illustration 4 yang kan requirement tu dia kata dia suruh fokus untuk Januari sampai March. Januari sampai March tu maksudnya 3 bulan. So kalau soalan dia minta 3 bulan, so kita ambil lah tambah 3 bahagi 3. Kalau quarterly tu kita tambah 4 bahagi 4. Macam tu. So kita ambil guna contoh illustration 4 lah. January, February, March, tambahkan 3 bulan tu and then bahagi 3. So 100 tambah 110 tambah 150 ni and then bahagi 3 dapat 120. Letak dekat bulan February. Illustration berapa? Illustration 1. Yang illustration 1 I tak ambil contoh nombor kat situ pun. I ambil dia punya requirement je. Okay. Yang contoh I buat sendiri, yang sales dengan trend ni buat sendiri dia punya contoh. So kalau guna existing data, dia punya macam mana kita nak cari trend, simply macam ni je lah. Tambah 3 bahagi 3 ataupun tambah 4 bahagi 4, depends dekat soalan tu. Kalau contoh soalan yang sama, sekarang dia suruh cari sekarang dia suruh cari trend untuk bulan April kat sini. Kita tak boleh cari sebab dia perlukan information untuk bulan Mei lah. Sales untuk bulan Mei, sebab kita kena, kalau nak cari trend untuk bulan April, kita kena tambahkan bulan March, bulan April, bulan Mei and then bahagi 3 baru dapat info kat sini. Kan? Sekarang tak ada. Maksudnya kita kena fokus lah. Bila kena fokus, ini kan first step tadi kita guna existing data. Kalau tak ada existing data, kita fokus. So macam nak fokus? Yang ni. Kita ambil trend yang latest, tolak trend yang first and then bahagi dengan N. So latest punya trend maksudnya yang paling akhir lah. Yang paling akhir punya trend tu kan untuk soalan yang ini, yang warna orange ni, latest dia 270. Yang
number? N tu dia punya N? lompat. Berapa lompatan dia. So kalau latest dia, okay, kat dalam soalan ni, information yang dia bagi, dia dah bagi bulan Januari sampai bulan Mei punya sale. So sekarang untuk trend, kita boleh cari trend bulan Februari sebab tambah 3 ni. Bulan Mac pun boleh cari tambah 3 ni. Bulan April pun boleh cari sebab kita tambah 3 ni. Sekarang bulan Mei tak boleh cari. So bila tak boleh cari guna existing data, kita fokus lah. Macam nak fokus, kita ambil yang latest punya trend, tolak dengan yang first punya trend, and then bahagi dengan N. N tu adalah dia punya lompatan, means daripada 120 dengan ni macam ni. Yang ni kira 1, 2. Kan dia punya information yang ada sampai 270 je. So lompatan dia 1, 2. So 2 je dia punya lompatan N tu. Ataupun itu satu cara nak cari N. Ataupun satu lagi, you kira dia punya trend yang ada warna hitam ni 1, 2, 3. So 3 kan, tolak 1 dapat 2 juga. So N dia 2 lah. So bila you masukkan formula 270 tolak 120 bahagi 2 dapat 75. Maksudnya kat sini 75 yang kita dapat ni adalah kita punya fokus kita untuk bulan seterusnya, ataupun trend untuk bulan seterusnya. Sebab kan yang trend 120, 135, 270 dah dapat. Sekarang kita nak cari trend untuk next month ni, kita fokus, kita guna formula tu, dah dapat 75 tu, maksudnya kita assume setiap selepas 270 ni, kita assume dia akan meningkat 75 setiap bulan. Means nak dapat 345 ni macam mana? So you ambil 270, you tambah 75, and then you dapatlah yang 345 ni. Faham tak? Sama juga kalau dia tanya April, Mei, Jun, bulan Jun punya trend. Kalau dia tanya bulan Jun punya trend, tambah lagi 75, dapatlah bulan Jun punya trend. So ini je untuk moving average yang trend ni. Okay. So sekarang lagi satu benda yang kena tahu dekat dalam time series analysis ni adalah seasonal variation. Seasonal variation ni, Aisyah, ya, nak tanya, sebelum kita pergi trend, dia punya ni kan, first dia bagi maklumat sale unit, moving average, baru trend kan? Yang ni, yang kena hafal ni, warna biru cair ni. Sales sama dengan trend, tambah ataupun untuk darab. Kalau tambah ni maksudnya additive. Kalau darab ni multiplicative method. Depends dekat soalan tu. Yang kita tambah 3 benda tu, tambah lepas tu letak kan? Macam mana? Okay, for example, dia ada January, February, March, dia ada sale unit. Okay, kita tambah. Lepas tu kan kalau dia cakap moving average 3, maksudnya kita kena tambah 3 bulan. So, once kita tambah 3 bulan tu, kan kita kena letak. Tambah 3 yang letak bagi tu 3 kan moving average kan? Baru kita cari trend kan? Trend tu sama dengan moving average. Macam mana kita nak cari trend, kita guna bahagi. Macam mana kita nak cari trend, kita guna moving average punya method. Yang ni. Trend ni macam mana? Ya Allah. Sekejap. Yang trend ni, macam mana kita nak cari trend, kita guna moving average. Moving average macam mana kita nak cari, sama ada nak guna existing data ataupun kita nak fokus. So yang existing data ni tambah 3 bahagi 3, ataupun depends kat soalan tu lah, tambah 4 bahagi 4 ke. Kalau fokus, kita ambil latest tolak first bahagi dengan N. Latest dengan first ni kita kena ambil daripada trend lah. Jangan ambil yang sale. Yang ambil daripada sales ni kalau kita guna existing data. Existing data baru kita ambil sales punya tambah 3 bahagi 3 baru dapat trend. Tapi kalau nak fokus ni kita ambil daripada trend sendiri. Sebenarnya yang warna hijau ni dengan warna oren ni soalan yang sama.
Soalan yang sama je, I just copy paste. Apa tu? Oh, kalau nak cari trend, masa tu lah kita kena guna moving average lah. Moving average ni untuk nak cari trend. Ada existing dengan forecast. Kalau existing tu kita tambah bahagi. Yep. Macam yang soalan warna yang orange ni, 120, 153 dengan 270 ni, ini kita dapat daripada existing data. Sebab kan tadi cakap macam mana nak cari trend, kita guna moving average kan. So katalah dalam soalan ni dia guna moving average 3. So untuk cari trend, kita ambil apa, daripada Januari, Februari, Mac kita tambah 1, 2, 3 tambah ni, cuba tambah and then bagi 3 dapat berapa? Cuba korang tambah and bagi 3. Dapat tak 120? 120. Tambah bagi 3. Bahagi 3. Tambah 3 bagi 3. Tambah 3 bahagi 3. Tambah 3 bulan ni and then bahagi 3. Dapat 120 ya. Kan 120 kan. And then 120 tu kita letaklah dekat tengah-tengah dia ataupun dekat bulan sebelum yang terakhir. Terakhir kan Mac kan. So sebelum dia February. So kita, sebab tu kita letak kat bulan February ni. Trend dia 120 tu. Sama juga dengan yang next kita buat, kita tambahkan February, March, April and then bahagi 3 dapat 153. And then kalau yang March, April, Mei ni tambah 3 bahagi 3 dapat 270. Sekarang kalau dia kita nak cari trend untuk bulan Mei yang warna orange ini, kita tak boleh nak tambah 3 bagi 3 sebab dia tak cukup information. Kita kena tambahkan 200, 190 dengan sales dekat bulan Jun. Tapi tak ada. So kat sinilah tak ada existing data. Bila tak ada existing data, kita fokus. So macam mana nak fokus tu? Ambil lah latest punya trend, bahagi first punya trend, tolak first punya trend, bagi N. Ini. So latest dia ataupun yang terakhir, trend terakhir dia kan 270 yang kita cari tu, yang daripada existing data. Tolak first dia tadi 120. So 270 tolak 120 bagi 2. Kenapa 2? Sebab tengok dia punya lompatan. Lompatan existing data ni kan warna hitam je yang existing data dia. So lompatan dia daripada sini 1, 2. So 2 je. Sama ada nak kira lompatan ataupun ambil je data yang ada. Warna hitam ni ada 3 kan. 1, 2, 3. So 3 tolak 1 dapat 2. Kenapa tolak 1? Yang ini ada dekat dalam formula buku teks. Okey. Dia kata kalau N tu macam nak dapat, kita kira dia punya data apa, dia punya information tu and then tolak 1. Number of sets data kita tolakkan dengan 1 nak dapatkan N. Okay, so inilah dia punya moving average. Macam mana nak cari moving average tu. And then the second part untuk time series analysis ni adalah seasonal variation. Seasonal variation pun ada 2 cara. Satu kalau dia ada pattern, satu lagi kalau tak ada pattern. Apa maksud ada pattern tak ada pattern ni? Untuk seasonal variation, selalunya soalan dah bagi. Macam kita tengok dekat buku teks. Muka surat 319. Dekat step 3 tu, dia dah bagi dah seasonal variation untuk bulan Julai -75, Ogos 42, September 33. Lepas tu dia berulang -75, 42 lagi. So kalau ada pengulangan, maksudnya ada pattern lah kat situ. So bila ada pattern, kita akan assume benda tu akan berulang, tak ada perubahan dah. Memang ulang nombor yang sama je. Tengok dekat step 3 tu dia bagi seasonal variation sampai bulan November. Lepas tu dekat step 5 dia tunjuk seasonal variation untuk bulan Disember, Januari, Februari dengan Mac tu dia ulang balik nombor yang sama. Dan 33, 75, 42. 33, 75, 42. Macam tu. Dah rekod kan? Dah. Insya ni chapter berapa? Chapter 12.
pasal time series analysis. Okay. So Part mana dah? tadi kita dah bincang pasal trend, sekarang nak masuk seasonal variation. Oh, yang ni yang macam FMA ke? So seasonal variation, kalau ada pattern, kita assume dia akan berulang lah. Macam kita ambil je data tu yang sama. Kalau dia tak ada pattern, kita kena adjust. So macam mana kita nak adjust? Boleh tengok dekat muka surat 320 yang step 2. Kenapa dia adjust kat sini? Sebab soalan yang dekat muka surat 320 ni, tengok seasonal variation dia tak ada pattern langsung. Tak ada, macam dia start 6, lepas 25, 22. So 5, 6, 25, 24. Tak ada pattern kan? Tak ada pengulangan. So tak boleh nak assume dia akan sama. So kita kena lah adjust untuk setiap quarter tu. Kita susun quarter 1, year 1 dia punya seasonal variation berapa. Masukkan dalam kolom dekat muka surat 320 tu. And then sumkan dia. Lepas dah sum, kita cari average. Macam mana nak cari average ni? Kan kita tengok dia punya data dekat setiap quarter yang dah tulis tu. Yang contoh quarter 1 dia ada dekat year 2, year 3, year 4, which is 22, 24 dan 17 tu. Ada 3 set of data kan. So kita nak cari average, kita bahagilah dengan 3. Sebab tu lah dalam buku teks tu 63 bahagi 3 dapatlah 21. Untuk quarter 63 tu 63 bahagi apa? bahagi dengan 3. So sama juga dengan quarter 2, quarter 3, quarter 4. Sumkan, lepas tu bahagikan dengan dia punya number of data. Number of data dia ada 3. Sebab kalau quarter 1 dia ada 22, 24, 17. Ada 3 figure kan. Quarter 2 pun sama, ada 3 figure, which is 5, 8, 16. Quarter 3 pun sama, ada 6, 6, 7. 3 figure kat situ. Sebab tu kita bahagikan dengan 3, dapatlah dia punya average. So lepas dapat average, kita kena adjust lagi sebab kita tengok dekat muka surat 321, dia dah bagi kat situ average untuk quarter 1, 2, 3, 4. Totalkan dia punya average tu dapat negatif 4.64. Sekarang kita kena pastikan dia dapat kosong. Kita nak dapatkan total tu sama dengan kosong. So kan tadi total tu negatif 4.64. So kita kenalah tambah 4.64 barulah dapat kosong. So bila tambah 4.64 ni, 4.64 tu kita kena bahagikan untuk setiap kuarter. So bahagi 4 lah, ada 4 kuarter kan. Bahagi 4 dapatlah 1.16 setiap kuarter, means kita kena tambah 1.16 untuk setiap kuarter ni. Dan dapatlah average adjusted. Average adjusted tu, inilah seasonal variation yang kita akan guna untuk seasonal variation yang kita forecast. Means untuk setiap quarter 1 yang kita nak forecast, kita akan ambil negatif 19.84. Kalau untuk quarter 2, 8.51. Quarter 3, 3.49. Quarter 4, 24.86. So macam tu je untuk seasonal variation. Yang tu kena tambah ke? Dia kalau negatif tolak, positif tambah. Yang 4.64 tu kena tambah sebab kita nak dapatkan kosong. Tak, kan kita dah... Tak apa, Dewi kau cakap dulu. Okay. Kan dia ada kan negatif 9.84, 8.51 kan? Yang tu, kita kena tambah dengan apa? Trend ke atau seasonal variation ke atau apa? Tambahkan dengan, ni kan kita dapat seasonal variation, so kita kena tambahkan trend supaya kita dapat sale. Oh, yang 19.8 tu seasonal variation, so tambah dengan trend. Barulah kita dapat dia punya forecast sales. Okay. Okay. Ya. Yang ni kan untuk yang guna additive method Additive. Kalau additive dia nak sama dengan kosong Kalau multiplicative, tak silap kita kena samakan dengan 4. Bukan, yang seasonal version dia berulang, dan tu dia dah bagi ke kita kena cari?
Yang itu dia dah bagi. Selalunya seasonal variation memang dia dah bagi. Sekarang kalau seasonal variation, sebab kan kita punya dia punya requirement kan dia nak forecast sales, forecast yang dah macam dia punya seasonal variation tu, dia contohlah dia bagi sampai bulan February je. Sekarang dia nak untuk bulan April. So kita nak forecast seasonal variation tu, kita kena guna existing seasonal variation. So macam mana kita nak guna existing seasonal variation ni, dia ada dua cara. Satu tu kita tengok seasonal variation yang dia bagi tu ada pattern ke tak. Seasonal variation selalunya memang dia dah bagi. So kalau ada pattern, kita assume lah dia berulang. Kita ambil je figure yang sama. Kalau tak ada pattern, kita kena adjust. Okay ke? Okay. Sekejap. Dekat muka surat 320 tu kan, yang atas tu, belum pada step 1 tu, seasonal variation tu maknanya kalau yang dia bagi tak payah kira lah. Kalau yang berulang, yang ni yang berulang. Yang seasonal variation dalam buku teks tu memang dia dah bagi. So kalau dia dah bagi, kita guna je apa yang dia dah bagi tu. Kalau kata dalam soalan ni dia kan bagi quarter, trend dengan seasonal variation. Contohlah dia tanya berapa sales untuk year 1 quarter 3. So simply ambil trend tambah seasonal variation, dapat sales. Dapatlah kita punya sales tu. Kita akan balik kepada formula dia ni. Sales sama dengan trend tambah ataupun darab seasonal variation. Kiranya ambil je seasonal variation yang dia dah bagi dalam soalan. Kalau dalam soalan ni kan dia berhenti sampai year 4 quarter 2. So kalau dia tanya berapa seasonal variation untuk year 5, kat situlah yang kita kena forecast seasonal variation. Macam mana nak forecast seasonal variation? Kita first tengok ada pattern tak? Tak ada kan? So bila tak ada, barulah kita kena adjust, masukkan dalam jadual tu. Menjawab soalan ke? Kejap kita nak ambil saja jap. Sekejap.